Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda apa khabar semua? Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk pentaksiran bilik darjah. Hari ini kita akan membicarakan tentang pentaksiran berterusan untuk mata pelajaran akademik Bahasa Melayu di College Vocational, dan pastinya kita akan bawakan seorang tetamu yang cukup luas pengalamannya. Apa kita saksikan dulu profil tetamu kita. Baik, itulah dia profil tetamu yang akan menemani Irfan hari ini di slot PBD. Kita persilakan Cikgu Arbaiyah Kasim Elais Muhammad Mashuri, penolong pengarah unit pentaksiran dan pendidikan vocational Malaysia, bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama Irfan hari ini untuk pentaksiran bilik darjah, dan kita ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Irfan perkenalkan dulu Cikgu Azliana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu B, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia bersama kami untuk PBD hari ini. Cikgu, kita akan membicarakan tentang pentaksiran berterusan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu di College Vocational, betul? Betul. Jadi sebagai permulaannya, Cikgu, apa yang kita kongsikan kepada penonton? Okey, hari ini saya akan kongsikan kepada penonton semua. Pertama sekali berkaitan dengan asas pentaksiran berterusan, dan yang kedua berkaitan pelaksanaan pentaksiran berterusan, dan seterusnya ialah perekodan dan pelaporan pentaksiran berterusan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Baik, sebagai permulaan kita nak kenali dulu dan ketahui apakah asas pentaksiran ini. Jom Cikgu, kita mulakan. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, bersama saya Cikgu Arbaiyah akan menerangkan kepada penonton berkaitan pentaksiran berterusan dalam mata pelajaran akademik iaitu Bahasa Melayu bagi Sijil Vocational Malaysia yang dilaksanakan di College Vocational. Untuk makluman semua, pengajian Sijil Vocational Malaysia dilaksanakan di College Vocational dengan melaksanakan pengajian secara semester, iaitu semester pertama, semester kedua, semester ketiga dan semester keempat, mengambil masa selama 2 tahun. 2 tahun, Cikgu. Dan sebab kalau kita lihat, kalau kita berada di sekolah biasa, Cikgu, mungkin kita ada tingkatan 4 dan 5. Tetapi di College Vocational kita menggunakan terma semester, Cikgu. Terma semester, semester 1, semester 2 mewakili tahun 1, semester 3 dan semester 4 mewakili tahun 2. Baik, Cikgu. Teruskan, terima kasih. Dan bagi setiap satu semester ini mengandungi 17 minggu PDP. Pembelajaran di College Vocational bagi Sijil Vocational Malaysia meliputi pembelajaran mata pelajaran program vocational dan mata pelajaran akademik. Mata pelajaran akademik diajar sebanyak 6 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam, dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada penonton sekalian dengan lebih lanjut berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Matlamat pembelajaran Bahasa Melayu mengikut kurikulum standard College Vocational adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperolehi ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Bahasa Melayu yang diajar di College Vocational adalah disetarakan dengan Bahasa Melayu 1103 Sijil Pelajaran Malaysia. Penyetaraan ini adalah melalui dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dengan pemataan 100% dengan kurikulum standard College Vocational iaitu SKV. Silakan Cikgu.
Seterusnya, asas pengenalan kepada pentaksiran berterusan. Pentaksiran berterusan dirancang sepenuhnya dan ditadbir serta pembinaan instrumen serta pemeriksaan atau penskoran, perekodan dan pelaporan ditadbir sepenuhnya oleh guru yang mengajar Bahasa Melayu di Kolej Vokasional. Tujuan pentaksiran berterusan adalah yang pertama, mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan yang ketiga, memberi maklumat yang sah tentang apa-apa yang dilaksanakan atau dicapai dalam proses PDP. Prosedur pembinaan tugasan pentaksiran, guru perlu merujuk kepada kandungan dalam KSKV. Yang kedua, menilai instrumen mengikut peratus dan pemberatan dan yang ketiga, menyediakan instrumen mengikut rubrik pentaksiran. Wajaran pentaksiran berterusan. Bagi Bahasa Melayu, pentaksiran berterusan wajarannya ialah 30%, manakala bagi penilaian akhir ialah 70%. Pentaksiran berterusan dilaksanakan sepanjang semester, manakala penilaian akhir dilaksanakan pada akhir semester. Bahan rujukan yang digunakan di Kolej Vokasional adalah berdasarkan kepada kurikulum standard Kolej Vokasional dan juga buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 dan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Yang seperti di depan Ifan ni cikgu ya. Buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Lagi cikgu, apa lagi bahan yang kita gunakan? Okey, sebagai panduan untuk pelaksanaan pentaksiran berterusan, guru di Kolej Vokasional akan merujuk kepada buku format pentaksiran Sijil Vokasional Malaysia bagi mata pelajaran akademik yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Di dalam buku ini akan diterangkan panduan pelaksanaan pentaksiran berterusan Bahasa Melayu. Baik, itulah dia sedikit sebanyak tentang format pentaksiran yang akan digunakan oleh guru-guru membuat pentaksiran kepada murid-murid mereka, dan kita sebagai seorang murid pastinya menggunakan bahan seperti buku teks dan juga bahan-bahan yang diceritakan oleh cikgu sebentar tadi. Terima kasih cikgu. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam PBD Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali menyaksikan PBD Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Arbaiyah di sini tentang Bahasa Melayu untuk Kolej Vokasional. Dan untuk segmen kali ini kita akan membicarakan bagaimana pentaksiran ini dilaksanakan. Mungkin Cikgu berjelaskan apakah antara tugas-tugas yang akan dilakukan oleh murid-murid. Silakan Cikgu. Terima kasih Irfan. Okey, para penonton, untuk seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran berterusan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Di sini saya ingin mencadangkan kepada guru-guru di Kolej Vokasional pentaksiran Bahasa Melayu yang boleh dilaksanakan. Yang pertama saya cadangkan ialah pengkaryaan atau adaptasi melalui puisi, novel ataupun cerpen. Yang kedua, melalui penulisan. Contoh pentaksiran yang boleh diambil daripada penulisan ialah pelaporan, kajian kes dan juga folio atau buku skrip. Yang ketiga, pentaksiran berterusan yang boleh dilaksanakan ialah melalui program atau aktiviti seperti program bahasa, wawancara ataupun forum. Seterusnya, saya akan memaklumkan di sini kepada murid-murid yang akan mengikuti pengajian di Kolej Vokasional, mata pelajaran Bahasa Melayu dalam bentuk pentaksirannya perlu dilaksanakan secara berbeza. Ini bermakna sekiranya murid melaksanakan pentaksiran berterusan pada semester pertama pengkaryaan, maka murid perlu memilih pentaksiran yang berbeza bagi semester kedua, begitu juga semester ketiga dan semester keempat. Ini bagi menjamin pemetaan
Bahasa Melayu Sijil Vocational Malaysia dengan Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia. Maksudnya cikgu, kalau Irfan sebagai seorang murid, Irfan dah buat drama pada semester pertama, Irfan tak boleh ulang lah cikgu untuk semester yang kedua. Tak boleh Irfan. Okey. Jadi Irfan kena pilih pula tugasan-tugasan yang berlainan sepanjang semester. Sepanjang semester. Ini perlu, maknanya murid perlu tahu, ibu bapa juga perlu tahu. Betul. Sebab bagi menjamin keesahan pemetaan bahasa Melayu itu sendiri. Dan tugasan ini murid tidak jalankan sendirian, bermakna setiap semester murid akan melaksanakan secara berkumpulan, tetapi bagi penghasilan pentadsiran berterusan, murid akan perlu menghantar pentadsiran berterusan itu secara individu kepada guru mata pelajaran. Bagaimana pula dengan tempoh pelaksanaan, cikgu? Okey, untuk tempoh pelaksanaan di sini saya akan terangkan, ia akan dilaksanakan secara sepanjang semester. Bermula dengan awal semester itu murid akan menerima tugasan. Yang kedua, murid akan membuat perancangan. Masa yang dicadangkan ialah 1 minggu. Dan yang ketiga, penghasilan. Masa yang dicadangkan adalah 4 minggu. Dan seterusnya penilaian. Selepas penghasilan, murid perlu menghantar kepada guru untuk penilaian sekiranya ada pembetulan. Dan yang kelima, murid perlu melalui pembentangan. Pembentangan ini walaupun berkumpulan, setiap individu daripada murid perlu melakukan pembentangan. Okey, konstruk yang ditaksir dalam tugasan PB yang pertama ialah pengetahuan sistem bahasa. Yang kedua, kemahiran, termasuklah kemahiran lisan, kemahiran mendengar, kemahiran berbahasa. Dan seterusnya ialah kemahiran membaca dan memahami. Taksiran ini juga menilai kepada kemahiran murid itu menulis, dan pentaksiran ini juga menilai kepada pembentukan adab dan nilai murid itu sendiri. Ini bermakna nilai tanggungjawab, nilai kerjasama akan dinilai dalam pelaksanaan pentaksiran tersebut. Baik, cikgu. Jadi, contohnya macam mana seorang cikgu tu nak menilai dari segi nilai adabnya, cikgu? Contohlah, kalau saya ni dalam kumpulan, saya ni suka menolong orang, suka tolong kawan saya. Jadi, markah saya akan bertambah ke macam mana, cikgu? Okey, setiap Irfan, dalam setiap pentaksiran berterusan, nanti saya akan paparkan bagaimana setiap murid itu akan dinilai melalui rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Okay. Jadi akan ada skemanya dan cikgu akan letakkan markah yang Ya, bersesuaian. ya, betul. Baik, terima kasih, cikgu. Okey. Seterusnya, di sini saya ingin tunjukkan contoh tugasan penulisan, iaitu dalam bentuk laporan hasil daripada lawatan murid. Okey, ini adalah bentuk tugasan yang akan diberikan oleh guru kepada murid. Okey, seterusnya ini adalah bentuk tugasan yang telah dihasilkan oleh murid itu sendiri. Okey, di sini para penonton, saya ingin tunjukkan hasil kerja yang telah dihasilkan oleh murid daripada Kolej Vocasional Pasir Emas. Bagi murid ini telah memilih tugasan laporan lawatan bagi semester 3. Kalau saya ingin tunjukkan hasil di dalamnya, okey. Ini adalah hasil murid tersebut. Okey. Dan cikgu, apa antara aspek yang akan dinilai melalui laporan yang dibuat? Okey. Guru akan menilai yang pertama sekali proses penghasilan tugasan itu sendiri. Yang kedua, hasil tugasan ini sendiri, sama ada ia adalah asli atau tidak, isi kandungannya relevan ataupun tidak, bagaimana penulisan laporan murid itu sendiri. Dan yang ketiga ialah pembentangan murid. Pembentangan murid. Selepas dihasilkan, sebelum dihantar, murid perlu buat dalam slide lah untuk pembentangan. Yang laporan ini adalah secara individu, cikgu? Individu hasilnya. Dan saya nak maklumkan di sini bagaimana setiap murid itu menghasilkan PB yang berbeza mengikut semester. Jika dilihat, bagi semester 2, murid ini memilih tugasan pengkaryaan, adaptasi, puisi. Okey. Bagaimana murid ini menghasilkan puisi adalah adaptasi daripada pelbagai bahan. Para penonton, saya ingin tunjukkan. Yang pertama di sini ialah rencana. Rencana. Rencana itu melalui keratan akhbar, cikgu? Ya, murid perlu berusaha untuk mencarilah. Kalau nak buat, memang kena cari bahan itu yang boleh dilihat. Dan diinspirasikan, cikgu? Diinspirasikan. Okey, ini adalah keratan akhbar. Ini adalah daripada petikan majalah. Ini bahan daripada petikan majalah. Okey. Kemudian ini adalah rencana juga.
Murid ini ingin menghasilkan sajak, diadaptasikan, diinspirasikan daripada pelbagai bahan, menghasilkan sajak berkaitan dengan alam sekitar. Okey, jadi nilai yang boleh diaplikasikan di sini ialah menghargai alam sekitar. Itu antara contoh hasil yang dilakukan oleh murid-murid. Mungkin seterusnya cikgu, apa lagi contoh-contoh lain? Silakan cikgu. Okey, seterusnya jika murid memilih bahagian pelaporan, perlu disertakan dalam kandungan hasil tugasan PB ialah gambar untuk menunjukkan murid itu sendiri pergi ke tempat yang dilawati. Okey, seterusnya aspek penilaian dalam rubrik iaitu melalui proses kerja, yang kedua isi kandungan dan yang ketiga melalui pembentangan. Di sini ingin saya tunjukkan rubrik penilaian laporan dimulakan dengan proses kerja. Proses kerja yang pertama ialah perancangan dalam kumpulan, komitmen dan kerjasama dalam kumpulan, dalam kalangan murid, kesungguhan murid-murid itu sendiri menghasilkan PB, dan yang keempat ialah ketepatan masa yang diberikan oleh guru untuk menghantar hasil tugasan PB tadi. Okey. Skala bagi pemarkahan penilaian laporan ialah lemah, baik dan cemerlang. Ini seterusnya ialah hasil akhir iaitu kandungan dalam laporan yang akan dihantar kepada guru. Okey, murid juga perlu menulis ulasan atau rumusan serta cadangan. Okey, dinilai juga dari segi tata bahasa yang digunakan dalam laporan tersebut dan persembahan atau kreativiti murid itu sendiri. Ini untuk hasil akhirnya cikgu ya? Ya. Baik, seterusnya? Seterusnya ialah bahagian pembentangan. Dalam penilaian laporan bahagian pembentangan, murid akan nilai secara individu melalui tata bahasa atau kosakata yang digunakan, intonasi dalam pembentangan, kefasihan murid tersebut dan penggunaan ayat secara bermakna dan kekreatifan murid dalam membentangkan hasil tugasan PB tersebut. Baik cikgu, untuk kita memahami rubrik penilaian laporan ini, mungkin cikgu ada video yang telah disediakan, betul? Ya, bolehlah kita sama-sama lihat dan saksikan. Kesalahan secara bertulis boleh didapati dalam pelbagai bentuk bahan bacaan seperti majalah, surat khabar dan lain-lain. Antaranya, kesalahan bahasa yang sudah ditentukan termasuklah kesalahan ejaan, tata bahasa dan juga kesalahan apabila menggabungkan perkataan dari bahasa Inggeris ke dalam ayat. Kesalahan ini paling mudah didapati melalui media bercetak kerana ianya agak sukar untuk mengenal pasti kesalahan, terutamanya apabila kita menaip dengan agak laju tanpa melihat dengan teliti. Hal ini menyebabkan bahan kesalahan yang akan terjadi. Oleh itu, pihak tertentu perlulah lebih peka, terutamanya pada bahagian yang menaip dan memeriksa perkara tersebut. Wah, sangat petah berkata-kata murid cikgu tadi tu. Tadi murid itu melakukan pembentangan cikgu tentang topik yang diberikan ya. Okey. Murid ni telah memilih tugasan kajian kes berkaitan dengan kesalahan bahasa. Baik. Sama ada biasanya digunakan dalam akhbar ataupun di papan tanda. Jadi persediaan yang kita lihat murid ni betul-betul bersedia untuk melakukan pembentangan bagi mendapatkan penskoran yang tinggi dan dilihat kekreatifan mereka menghasilkan bahan pembentangan melalui slide PowerPoint itu perlu dipujilah. Perlu dipuji. Tahniah kepada murid tadi. Murid tersebut. Okay, terima kasih Cikgu Arabai ya. Kita dapat memahami bahawanya ada 3 jenis tugasan yang perlu anda lakukan sebagai murid di College Vocational. Yang pertama ada perkaryaan, kedua ada penulisan dan yang ketiga adalah projek ataupun aktiviti dan tak boleh ulang. Okey, kalau semester 1 buat penulisan, semester 2 kena buat laporan pula. Terima kasih Cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam PBD Didik TV KPM. Inilah dia pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM di mana kita sedang membicarakan tentang mata pelajaran akademik Bahasa Melayu di College Vocational. Dan untuk segmen kali ini, cikgu akan bawakan kita tentang bagaimana perekodan dan pelaporan itu dilakukan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Jom cikgu, kita teruskan.
Okey, bagi perekodan dan pelaporan bahasa Melayu di College Vocational, di sini saya bawakan beberapa contoh bagi borang perekodan pentadsiran berterusan bahasa Melayu. Okey, ini adalah yang dihasilkan, borang tersebut dihasilkan oleh guru sendiri di College Vocational Pasir Mas. Saya mengambil contoh daripada College Vocational tersebut, di mana di sini adalah bukti pertemuan di antara murid dan guru, di mana memenuhi kepada keperluan tempoh pelaksanaan dan pembuktian bagi pentadsiran berterusan bahasa Melayu. Okey, seterusnya ini adalah RPA. RPA ialah borang untuk merekodkan rubrik penilaian yang telah dinilai oleh guru tersebut melalui pentadsiran berterusan yang dihasilkan oleh murid. Disarankan bagi mengisi rubrik penilaian ini, maknanya markah ataupun skor yang murid perolehi, saya sarankan kepada guru supaya mempunyai pertimbangan profesional yang tinggi dan berintegriti. Sekiranya murid tersebut tidak dapat mencapai kepada penskoran yang tinggi, saya cadangkan supaya guru menambah kepada tugasan yang boleh menjadikan murid tersebut untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam pentadsiran berterusan. Baik cikgu, maksudnya di situ walaupun murid ini tadi pada awal tidak mendapat markah yang tinggi, skor yang tinggi, tapi ada peluang lagi kalau guru itu memberikan pertimbangan profesional, cikgu. Ya. Jadi di sini kita kita sarankan supaya murid tersebut boleh membentuk nilai dalam diri itu lebih bertanggungjawab, lebih bersungguh-sungguh. Jadi sebab di sini juga membentuk kepada nilai dari segi rasa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh bagi mata pelajaran bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu ni adalah tunjanglah dalam mata pelajaran akademik di College Vocational. Saya setuju, cikgu. Okey, seterusnya di sini saya ingin maklumkan penyimpanan eviden atau tugasan yang telah dihasilkan oleh murid tadi. Okey, pentadsiran berterusan hasilnya akan disimpan di dalam fail eviden PB, di mana di dalam fail eviden PB tersebut mengandungi maklumat murid dan juga hasil serta rekod mata pelajaran akademik tersebut. Bahan pentadsiran tersebut akan disimpan selama 6 bulan selepas keputusan dikeluarkan, dan juga rekod penilaian ini hendaklah disediakan oleh pentaksir atau guru mata pelajaran tersebut serta disahkan oleh ketua unit di College Vocational. Maknanya di sini ketua unitnya ialah ketua unit bahasa Melayu lah yang perlu mengesahkan markah mata pelajaran bahasa Melayu ini mengikut semester tertentu. Mengikut College Vocational yang tertentu lah, cikgu. Macam tu. Okey, rasanya untuk pelaksanaan pentadsiran berterusan ini, saya telah terangkan secara jelas kepada semua penonton bagaimana pentadsiran berterusan bahasa Melayu ini dilaksanakan. Dan seterusnya, bahasa Melayu ini ditadbir bagi semester 1, 2 dan 3 secara terhad. Tetapi bagi semester 4, ia ditadbir pada peringkat sulit, iaitu Bahasa Melayu 1104 setara dengan Bahasa Melayu 1103 SPM. Bagi menjamin penyetaraan ini, semester 1 hingga semester 3, murid akan membawa markah sebanyak 70% dan semester 4 70%. Cikgu, untuk semester 1 hingga 3 tu maksudnya setiap semester murid akan membawa 10%, cikgu? Ya, 10% daripada markah semester. 10% itu adalah berdasarkan kepada tugasan yang mereka lakukan pada start semester. Contohnya, ya, pada semester 1 tu dia ada buat penulisan. Ya, betul. Semester 2 dia buat pula wawancara. Ya. Macam tu, cikgu? Ya, betul. Dia tak boleh sama. Tak boleh sama. Kena ingat murid-murid semua, jangan sesekali kita ulang kesilapan itu, di mana setiap semester anda perlu melakukan tugasan yang berbeza. Ya, dan mesti buat. Setiap semester tu mesti buat. Kalau tak buat, cikgu, apa akan jadi, cikgu? Itu nanti sekiranya akhirnya nanti sekiranya murid nanti ada gagal pada satu semester dan murid tak dapatlah sijil bahasa Melayu tu bagi sijil vocational. Baik, okey. Itulah dia.
sedikit sebanyak tentang pentaksiran berterusan yang dikongsikan oleh Cikgu Arbaiyah kita, iaitu penolong pengarah unit pentaksiran dan penilaian Sijil Vocational Malaysia, bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Azliana Mashuri selaku jurubersyarat kita pada isyarat pada hari ini. Cikgu, mungkin Cikgu ada pantun nak kongsikan kepada kita, betul ke Cikgu? Adalah pantun biasa-biasa je lah Biasa-biasa, Irfan. tak apa. Cikgu jual dulu. Silakan untuk pengakhiran episod ini. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang indah itu budi, yang cantik itu bahasa. Terima kasih Cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.